أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبان للعباد منهج التربية في القرآن المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini untuk menyempurnakan perbincangan kita dalam fiqh al-jinayat. Kita hampir habis bab mencuri. Kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab hukum menyamun, samun. Bab yang terakhir dalam perbahasan terakhir dalam masalah mencuri, bagaimanakah dipotong tangan seorang pencuri. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ilmihi fi daraini amin. Wa tuqta'u yadahu al-yumna min al-qu'. Ni selesai dah ya. Ada kita bincang 2 minggu lepas tentang hukum sambung tangan, ada kan? Ada. Kalau ada maksud selesai. Faslun haddu quta'i tariq. Fasal tajuk yang bincangkan hukum quta'u tariq. Quta'u tariq dinamakan quta'u tariq, maksudnya penyamun. Penyamun yang menyamun di tengah jalan. Kalau kita zaman sekarang ni macam di highway lah, di highway tiba-tiba berhentikan kereta, samun dan sebagainya, itu namakan quta'ut tariq. Dinamakan quta'ut tariq. Quta' ni jamak pada qati', daripada qata'a, maksud memotong. Jadi orang-orang yang memotong jalan. Sebab dinamakan orang-orang yang memotong jalan kerana mereka tunggu di tepi jalan. Mereka menghentikan perjalanan orang di tepi jalan untuk menyamun dan membunuh. Dan quta'ut tariq ni sangat masyhur pada zaman dahulu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi, zaman sebelumnya dan zaman selepasnya sedikit, quta'ut tariq ni sangat terkenal. Sebab tu dulu perjalanan waktu malam hukumnya makruh, sebab terdedah kepada bahaya. Jadi fatwa-fatwa ulama sekarang kebanyakannya tidak mengatakan perjalanan waktu malam itu makruh. Sebab apa? Sebab sekarang perjalanan waktu malam tak sama macam dulu. Zaman dulu perjalanan waktu malam sangat bahaya sebab banyak penyamun. Sekarang sudah tidak begitu. Jadi kebanyakan ulama kata sekarang sudah tidak makruh kalau kita bermusafir pada waktu malam. Wa quta'ut tariq ala arba'ati awjuh. Jadi penyamun ada 4 jenis. Penyamun ada 4 jenis. Yang pertama, in qatalu wa lam ya'khudul mala qutilu. Jadi hukuman-hukuman ni semua diambil daripada nas Al-Quranul Karim. In qutilu wa lam ya'khudul mala qutilu. Kalau mereka yang menyamun ini mereka hanya membunuh, wa lam ya'khudul mala, mereka tak curi harta, maka mereka akan dibunuh. Bunuh, hukumannya bunuh. Maksud hukumannya bunuh, sebab apa sini disebut qutilu? Sedangkan kita semua tahu dah, masa kita membincangkan bab awal bab pembunuhan, kita dah tahu dah hukuman bunuh, hukumannya bunuh. Kenapa diulang lagi sekali di sini? In qatalu wa lam ya'khudul mala qutilu. Kenapa ulang lagi? Kalau membunuh, kena bunuh.
Jadi dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Arab kalau kita ulang benda yang sama, benda yang mudah difahami diulang banyak kali, menunjukkan kita ni tidak mahir, kita ni tidak fasih. Sebab tu kita cakap ulang-ulang kali. Tapi adakah bermaksud musannif kitab ini tidak mahir, dihukum diulang perbahasan ini 2 kali? Atau ulama kita tidak mahir sampai masukkan perbahasan bab membunuh ni sampai 2 kali? Tidak. Maksud apa beza membunuh di sini dan membunuh sebelum ni? Membunuh di sini kalau dia samun tengah jalan, dia bunuh, maka dia dihukum bunuh tanpa boleh dimaafkan. Dia hukum bunuh tanpa boleh dimaafkan. Melainkan ada beberapa sebab, ada berapa perkara yang dia boleh dimaafkan, yang kita akan bincang di hujung tajuk bab ni nanti. Jadi sedasarnya tidak boleh dimaafkan. Berbeza kalau orang membunuh biasa, bunuh kat rumah dan sebagainya, bukan penyamun, dia bunuh biasa, jadi keluarga boleh maafkan. Keluarga boleh maafkan, jadi dia boleh keluarga dia boleh membayar diat kepada keluarga. Adapun quta'ut tariq tak boleh, pada asalnya tidak boleh, melainkan ada sebab-sebab tertentu yang kita akan bincang di hujung perbahasan nanti. Sebab tu dalam Quran Allah SWT kata, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu. Yang pertama an yuqattalu au yusallabu. Pertama an yuqattalu, dia dibunuh. Dalam Quran ni ringkas, jadi ulama syarahkan, dia dibunuh kalau dia membunuh sahaja. Tu an yuqattalu, dia membunuh kalau dia membunuh sahaja. Wa in qatalu wa akhadul mala qutilu wa sulibu. Dalam yang kata ay yuqattalu au yusallabu. Jadi yang yusallabu ni apa? Kalau dia membunuh, dia mencuri, jadi dia kena hukuman. Dia kena 2 hukuman. Yang pertama sebab dia membunuh, dia kena hukuman bunuh. Yang kedua sebab dia membunuh dan dia menyamun, ambil duit. Jadi menyamun tu hukumannya dikenakan selepas dia dibunuh. Dia disalib. Lepas bunuh dia disalib. Jadi walaupun dalam Al-Quran ni au, tapi hukuman yang berbeza. Disebabkan dia melakukan 2 kesalahan yang berbeza, jadi dia menerima 2 hukuman yang berbeza. Wa in akhadul mala wa lam yaqtulu. Kalau dia ambil harta, samun duit, walam yaqtulu, sedangkan dia tidak membunuh, tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kalau dia mencuri, ambil duit sahaja, dia tidak membunuh, maka dia dihukum seperti hukuman pencuri. Sebab tu sambungan tadi au tuqta'a aydihim. Ayat Quran ni ringkas. Sebab tu kalau nak faham Al-Quran, saya nak faham, nak ambil hukum daripada Quran, tak nak rujuk ulama', saya nak ambil hukum. Jadi macam mana nak hukum ni? Sebab dalam Quran Allah kata ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjulihim min khilaf aw yunfawna minal ard. Ada 4. Jadi kalau kita baca Al-Quran ni, pertama dia dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang negeri. Jadi kita faham, kita baca Quran, kita faham, okey, maksudnya penyamun ni boleh salah satu daripada 4 hukuman. Sebab dalam Quran ni pakai au. Jadi terpulanglah, saya hakim, saya putuskan walaupun dia membunuh dan sebagainya, saya buang negeri je. Ni bahaya. Sebab tu pendetailan apa yang diperbahaskan, apa yang dibincangkan Al-Quran, ulama kita detailkan dalam syarah berdasarkan nas-nas lain, sama ada disyarahkan oleh Al-Quran lain atau ulama kita merujuk hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digabungkan barulah dikeluarkan hukum. Min hilaf, macam kita bincang sebelum ni, kalau dia samun lagi, dia tak buat apa, dia mencuri, tangan kanan. Sekali lagi, tangan kiri.
kaki kiri, sekali lagi tangan kiri, dan yang terakhir tangan kanan. Fa in akhafu wa lam ya'khudhu malan, kalau dia berkumpul tengah malam, dia hanya menakut-nakutkan, takut-takutkan wang tengah malam. Wa lam ya'khudhu malan, dia tak curi harta, dia tidak bunuh, dia cuma takut-takutkan wang dekat tengah jalan. Jadi dalam Islam, takut-takutkan wang ni satu kesalahan. Takut-takutkan wang satu kesalahan. Dulu di Mesir saya selalu bawa motor malam-malam balik. Arab-Arab ni kadang-kadang dia bukan jahat, budak-budak nakal. Jadi dia suka tahan orang tengah jalan. Tengah jalan. Sepatutnya kalau lakukan kesalahan sebegini, kan, dalam undang-undang Islam boleh ditangkap. Boleh ditangkap. Menakut-nakutkan orang boleh ditangkap. Ada nas dalam kitab ni. Fa in akhafu, menakut-nakutkan orang tengah jalan boleh tangkap. Ada orang berlakon jadi hantu, ketuk-ketuk pintu. Tuan-tuan percaya ke ketuk-ketuk pintu tu makhluk asing, tuan-tuan? Saya menghadapi beberapa misteri, tapi ditakdirkan Allah SWT, bapak saya seorang yang berani. Misteri-misteri macam ni lah, tuan-tuan. Dulu ada orang kata dekat flat rumah saya, kat pokok tu selalu ada hantu. Selalu ada hantu pakai warna putih. Nak balik kawasan tu memang gelap. Memang gelap. Jadi satu hari saya jalan dengan bapak saya cari, memang ada, tuan-tuan. Gerak atas pokok. Saya kata, ya, memang betul ada. Kita takut juga. Saya kata, tak apa, kita tengok dekat-dekat. Dekat-dekat makin laju dia gerak. Dekat-dekat makin laju juga, tuan-tuan. Bila dekat, tengok budak-budak main, tuan-tuan. Saya kata, buat apa tu? Takut-takutkan orang. Ini hak kebebasan pakcik, dia kata. Hak kebebasan mana? Kita kurang. Kau turun sekarang. Turun. Balik. Itulah hantu. Jadi bukan tak ada. Makhluk halus bukan tak ada, tapi yang berlakon jadi makhluk halus pun ramai. Ada. Kadang-kadang kita tengok TV, betul ke ada macam ni? Tak, tuan-tuan, betul ada. Kadang-kadang ada saja didengar ada isu ketuk-ketuk pintu, dia pun pergi rumah orang malam-malam, ketuk-ketuk pintu, lari. Itu biasa, tuan-tuan. Memang ada sebahagian manusia yang pangainya macam tu. Jadi kita jangan rigid sangat. Jangan rigid sangat. Sebab kadang-kadang perkara-perkara seperti itu dibuat-buat. Tapi kalau orang macam ni ditangkap, sepatutnya ada undang-undang. Menyebabkan gangguan, menyebabkan rasa takut ni satu kesalahan. Sepatutnya mereka seperti ini boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey. Wa man taba minhum, ni isu. Kita kata barang siapa yang kena tadi, yang bunuh orang, penyamun, dia wajib kena bunuh, tidak boleh dimaafkan. Itu pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Wa man taba minhum qabla al-qudrati alaihi, sesiapa yang bertaubat sebelum ditangkap. Nampak? Bertaubat sebelum ditangkap. Saqatas anhul hudud, gugur bagi dia hudud. Apa dia hudud, tuan-tuan? Kita dah kata dah, hukuman hudud di sini bunuh. Walaupun membunuh tu asalnya kisos, bunuh kisos, tapi bila isu di sini dia jadi hudud. Siapa yang bertaubat, mencuri, kisos ke hudud? Mencuri, hudud. Mencuri, kisos, minta maaf. Jadi kata saqatas anul hudud, tidak kena hudud. Bila tidak kena hudud, bukan bermaksud tidak kena hukuman. Maksudnya bila tak kena hudud, maksudnya hukuman itu kembali kepada kisos. Kisos apa? Kalau bunuh, dibalas bunuh, tapi keluarga mempunyai hak untuk memaafkan. Jadi dia boleh minta maaf dari keluarga dan dimaafkan.
Macam tu juga mencuri, tuan-tuan. Jadi mencuri ni adalah hukuman hudud. Hukuman hudud adalah hak Allah. Hak Allah manusia tak boleh maafkan. Tapi kalau ada orang mencuri sebelum ditangkap atau sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa, dia bertaubat. Ni beza. Ada beza sikit, tuan-tuan, ya. Okey, ada orang, kita ambil hukuman hudud dulu. Ada orang membunuh, ditangkap. Jadi hakim putuskan dia memang bersalah dan dihukum bunuh. Keluarga boleh maafkan. Dalam isu ni, walaupun dah diputuskan hukuman bunuh, maka keluarga boleh maafkan. Itu qisas. Sebab qisas ni hak manusia. Adapun hudud adalah hak Allah. Bila hak Allah, tidak ada yang boleh memaafkan melainkan Allah. Hak Allah, manusia tak boleh maafkan. Mesti kena laksanakan hukuman tersebut. Jadi satu hari ada seorang anak kepada pembesar mencuri. Pembesar waktu tu dah masuk Islam, dia orang besar-besar dalam kaum dia mencuri. Tapi orang besar-besar ni, tuan-tuan, macam kita sekarang anak menteri dan sebagainya, tuan-tuan bayang kalau dia kenakan hukuman hudud, malulah bapak dia, betul tak? Malulah bapak dia, malulah keluarga dia, keluarga yang mulia. Semua orang kenal bapak dia, semua orang kenal keluarga dia. Jadi diorang fikir macam manalah cara, sahabat-sahabat Nabi ni, macam manalah cara untuk supaya masalah ni tak payahlah kena. Masalah ni kalau boleh dalam mencuri kali ni janganlah kena pada anak pembesar ini. Sebab bahaya, akan memalukan keluarga mereka. Sebab kita tahu hukuman hudud dilaksanakan di hadapan orang ramai. Jadi orang fikir, siapalah yang boleh cakap dengan Nabi? Cari orang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW untuk pujuk Nabi supaya tidak melaksanakan hukuman tersebut. Lantas mereka berjumpa dengan kekasih Nabi Muhammad SAW, iaitu siapa, tuan-tuan? Zaid. Zaid merupakan anak angkat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Zaid merupakan antara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Antara lelaki-lelaki yang dicintai oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan lain, adalah Zaid. Zaid ni panggil Habibun Nabi. Bila dia dulu seorang hamba yang seorang tawanan, Nabi ambil letak di rumah, duduk dengan Nabi, berkhidmat untuk Nabi. Bila bapak datang nak tebuh dia balik, Nabi bagi pilihan pada dia pilih untuk hidup dengan Nabi. Itu Zaid, tuan-tuan, sehingga digelar Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nabi bukan saja sayang pada Zaid, lepas Zaid meninggal dia ada anak, nama dia Usamah. Usamah juga turut disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dia minta wasilah lah, minta perantaraan, siapalah yang boleh jumpa Zaid, bagi tahu Zaid, tolonglah merayu pada Nabi, kali ini sahaja kita kecualikan daripada hukuman tersebut. Maka Zaid meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dikecualikan hukuman tersebut. Maka apa yang Nabi kata, tuan-tuan? Maka Nabi kata, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangan dia. Kalaulah anak Nabi sekalipun mencuri, aku akan potong tangan dia. Jadi kalau kita nak laksanakan satu undang-undang, tak kisahlah undang-undang Islam atau undang-undang Islam, tidak akan berjaya. Undang-undang tersebut tidak akan berjaya, melainkan kalau kita boleh laksanakan hukuman tersebut kepada semua orang. Tak bolehlah orang marahin, rakyat marahin kena, anak orang besar-besar tak kena. Tidak akan berjaya. Tidak akan berjaya. Jadi begitu. Itu menunjukkan bahawa dalil tersebut menunjukkan bahawa hukuman hudud adalah hukuman Tuhan. Nabi Muhammad SAW pun tidak boleh memaafkan orang yang melakukan kesalahan berkaitan dengan hudud. Beza yang kisah tadi. Okey. Cuma
Dalam masalah hudud, contohnya mencuri, kita tahu dah, mencuri berzina. Tuan-tuan, kita bincang sebelum ni, berzina hukumannya apa? Berzina hukumannya kalau sudah berkahwin direjam sampai mati. Kalau belum berkahwin kena sebat 100 kali. Orang ni berzina, selagi mana dia tidak mengaku depan hakim dia berzina, atau tidak ada 4 orang saksi, tidak ada 4 orang saksi yang mengatakan dia berzina, yang nampak betul-betul dia berzina, macam kita bincang sebelum ni, maka dia tidak akan dikenakan hukuman hudud. Hatta kalau dia ditangkap, dia mengaku berzina, tiba-tiba masa kena rejam kali pertama kedua dia kata aku tak berzina, maka dia perlu dilepaskan. Tu ya. Mencuri, jadi hukuman mencuri macam mana? Dia curi lebih daripada berapa nilai sekarang kita bincang sebelum ni, lebih daripada 4.25 gram, yang bersamaan dengan sekarang ni lebih kurang RM850. Dia curi handphone harga RM1,000. Selagi mana dia tidak diserahkan kepada hakim, kepada pemerintah polis, dia belum ditangkap. Kalau dia bertaubat dan dia pulangkan balik, walaupun semua orang tahu dia curi, tak kena tangkap lagi. Dia bertaubat dan dia sepakat dengan tuan, minta maaf dengan tuan, dia pulangkan balik duit, maka dia tidak kena potong tangan, tuan-tuan. Katalah tuan dia dah mengadu, ni mencuri, dah buat report. Sebelum ditangkap, dia datang jumpa minta maaf, tuan dia tarik report, dia tidak ditangkap. Maka bila dia tidak ditangkap, tuan dia boleh maafkan dan dia tidak kena hukuman hudud. Tapi kalau tuan dia dah mengadu buat report, dia sudah ditangkap, dibicarakan, dah ditangkap, maka tuan dia tidak ada hak untuk maafkan, walaupun yang dicuri itu duit dia. Duit dia kena curi. Kata kenapa mesti polis sibuk, mahkamah sibuk? Kan duit tu kan duit saya, bukan masalah tu. Bila serah kepada, bila dia telah ditangkap, maka masuk kes menjadi hukuman hudud. Jadi bila hukuman hudud tidak boleh dimaafkan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak boleh maafkan, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memaafkan. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata, sambung ayat tadi, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, melainkan orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap. Sebelum ditangkap. Tapi tadi penyambung-nyambung tadi, kalau dah ditangkap, sudah tidak ada taubat untuk mereka. Taubat masuk di sini sudah tidak ada, sudah tidak boleh dibebaskan mereka daripada hukum bunuh. Bila mereka membunuh, keluarga tak boleh maafkan, sebab ini adalah masalah hudud dan mereka tetap kena bunuh. Jadi itu maksud pengarang kita kata saqatas anhul hudud wa ukhidha bil huquq. Gugur hudud, cuma diambil hak-hak mereka. Jadi hak-hak mereka, kalau mereka curi kena potong tangan lah. Kalau mereka sempat pulang dan sebagainya, sebelum curi minta maaf apa semua, tak kena lah potong tangan, cuma kena pulangkan balik duit dan sebagainya. Kalau mereka membunuh, keluarga boleh maafkan. Jadi tu beza. Kesimpulannya, tajuk ni penyamun ada 4 bahagian. Pertama, kalau dia membunuh dan curi duit, ambil duit, maka dia akan dikenakan bunuh dan akan disalib. Kalau dia hanya mencuri sahaja, maka akan dipotong tangan. Kalau dia membunuh sahaja, maka hanya akan dibunuh. Kalau dia tak curi, dia hanya menakut-nakutkan orang, takut-takut orang tengah jalan, maka dia hukumannya berpindah kepada ta'zir. Okey, saya tuan-tuan. Faslun. Riddah wa hukmul murtad. Riddah maksudnya keluar daripada Islam, dan hukum seseorang yang murtad.
Qala faslun fi riddah wa man irtadda anil islam ustutiba thalathan. Barang siapa yang murtad, murtad maksudnya keluar daripada agama Islam, ustutiba, dia hendaklah diminta bertaubat thalathan, 3 kali. Sama ada murtad itu jelas dari sudut perbuatannya, atau murtad itu jelas dari sudut percakapannya. Contoh murtad yang jelas, contoh dia melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang kafir. Kahwin dekat kuil, lepas tu tunduk, lepas tu sujud atau rukuk tunduk kepada berhala-berhala, maka dia dianggap sebagai murtad. Jadi barang siapa yang murtad ni, ustutiba thalasan, kena minta taubat 3 kali. Okey, persoalannya sekarang ni, siapa yang minta taubat? Siapa yang dikira minta taubat 3 kali? Contoh, kita tahu dia murtad, kita cakap dia taubat sekali, tak taubat. Minggu depan taubat 2 kali, tak taubat juga. Kali ketiga, minggu ketiga jumpa, taubatlah, masuk balik Islam, dia tak nak bertaubat. Adakah permintaan kita itu dikira sebagai sekali, 2 kali, 3 kali? Jawapannya tidak. Yang dikatakan diminta 3 kali untuk bertaubat adalah pemerintah, hakim. Kalau sekarang mahkamah minta dia bertaubat sekali, tu okey sekali. Pemerintah minta kali kedua, tak bertaubat, kali ketiga tidak bertaubat juga. Fa in taba, kalau dia bertaubat, maka dia dimaafkan, dia dilepaskan. Wa illa, dia dilepaskan. Tapi apa hukum yang murtad, tuan-tuan? Orang yang murtad maka terbatal segala pahalanya. Pahala-pahala kalau dia masuk Islam 60 tahun murtad, jadi daripada dia kecil sampai umur 60 tahun pahalanya terbatal, tapi dosanya dibawa. Dosa-dosa selama 60 tahun hidup tu kan, kan orang masuk Islam, kalau orang masuk Islam, baru masuk Islam, maka dia bersih daripada dosa. Masuk bersih daripada dosa apa? Masuk bersih daripada dosa, maksudnya apa-apa kesalahan atau dosa-dosa yang mereka lakukan ketika mereka belum meluk Islam tetap dikira bersalah dan berdosa, walaupun mereka bukan Islam. Itu kita kena jelas. Di sisi Islam, apa hukum orang kafir makan khinzir? Hukumnya haram. Sebab apa dia boleh makan? Sebab mereka bukan mukallaf. Tapi perbuatan mereka apa? Perbuatan mereka haram. Kita ada kawan nak pergi kedai restoran, tanya dia nak makan apa? Nak makan daging khinzir. Boleh tak tolong hantar? Rumah awak kan dalam perjalanan. Kalau kita hantar, kita dikira menolong dia melakukan maksiat. Kita juga berdosa. Dia dapat dosa tak? Dia dapat dosa. Bukan makna bila orang kafir ni dia boleh melakukan perkara yang haram bermaksud tidak berdosa. Tak, dia berdosa. Orang kafir minum arak. Orang kafir bukan, di sisi Islam bukan halal minum arak. Mereka minum arak hukumnya haram. Kadang-kadang kita salah faham. Tak apalah orang kafir minum arak, arak tu halal bagi mereka, haram bagi kita. Dah. Sebab tu kita tak boleh jual arak. Kalau arak tu halal bagi mereka, jadi kita pun halal jual arak kepada orang kafir. Kita halal jual khinzir kepada orang kafir. Kita halal jual labu-labi dan sebagainya. Kan binatang-binatang orang kafir makan ular untuk makan sebagainya kepada orang kafir. Kalau binatang itu atau makanan itu halal dimakan. Sebab apa kita tak boleh jual? Sebab apa kita tak boleh jual makanan tersebut sebelum kafir? Sebab makanan itu haram bagi kita
dan haram bagi mereka, cuma kita tidak boleh melaksanakan hukuman terhadap mereka sebab mereka bukan mukallaf. Ni kena jelas. Sebab tu tak boleh keluar. Kalau arak itu haram, tak boleh. Arak tu memang haram. Kalau tak boleh. Yang haram, haram. Yang haram, haram. Orang kafir buat pun hukumnya haram. Sebab tu bila kita biasa dengar, bila orang kafir masuk Islam, maka gugur segala dosanya. Jadi kalau perbuatan-perbuatan mereka tadi bukan dosa, jadi apa dosa mereka? Jadi dosa mereka turut berdosa. Kita pernah kata sebelum ni, orang kafir turut berdosa. Orang kafir turut akan dihisap di akhirat kelak, dan turut akan dibezakan orang yang banyak buat dosa dengan orang sikit buat dosa. Walaupun semua masuk neraka, orang yang banyak buat dosa, orang kafir yang baik dan orang kafir yang jahat, berbeza sisaannya dalam api neraka. Sebab tu pakcik Nabi, hukumannya apa? Pakai terompah. Dan disebutkan itu adalah hukuman yang paling ringan dalam api neraka. Dan banyak lagi hukuman-hukuman dalam api neraka. Jadi itu menunjukkan bahawa amalan-amalan orang kafir turut diambil kira. Walaupun tidak menyebabkan mereka masuk syurga, tapi siksaan mereka makin ringan. Siapa yang makin jahat, orang kafir yang jahat, maka siksaan mereka di akhirat kelak akan makin teruk. Itu orang kafir. Bila masuk Islam, maka gugur semua dosanya. Maksudnya kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sebelum ni dimaafkan. Cuma kalau orang kafir itu asalnya Islam, maksudnya murtad, dosa dia tidak ada maafkan. Dia akan bawa dosa dia ketika Islam, pahala batal lah. Dosa dia ketika murtad, jadi dia masuk Islam, pahala dia bermula dengan kosong. Dosa dia bawa semua dosa sekali. Jadi itu beza. Sebab ada orang salah faham. Bila dengar orang kafir masuk Islam bersih dosanya, kalau macam tu, contoh ya, saya nak murtad lah, murtad masuk Islam nanti saya jadi bersih balik. Tak betul. Tak ada. Jadi dia akan bawa dosanya semua sekali. Itu kalau bertaubat, maka mereka akan dilepaskan. Dia akan lepaskan. Wa illa kutila, kalau tidak, maka dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Siapa yang bunuh? Pemerintah yang boleh melaksanakan hukuman bunuh. Jadi sesiapa yang membunuh orang yang layak dibunuh, saya ulang balik, sesiapa yang membunuh orang layak dibunuh dalam keadaan dia bukanlah orang yang berhak, bermaksud dia bukanlah orang yang diberikan pentaklifan oleh kerajaan, maka dia boleh dihukum bunuh. Saya ambil tu contoh. Dekat Malaysia ada orang yang murtad. Ada seorang lelaki digeram. Dia baca-baca buku, tengok siapa hukum murtad ni, hukuman bunuh. Dia pergi bunuh orang tu. Dia bunuh dengan tangan dia sendiri orang tu. Jadi apa hukuman yang dikena, tuan-tuan? Hukuman apa? Hukumannya kalau perintah cakap orang itu akan dibunuh. Sebab apa? Sebab dia bukanlah orang yang layak untuk membunuh. Ini ada terjadi pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca balik sejarah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh. Betul tak? Siapa yang membunuh pembunuh Sayyidina Umar tadi? Siapa nama dia tak silap saya, bunuh nama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu' tak silap saya. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuh dia adalah anak Sayyidina Umar. Kalau tak silap saya, namanya Ubaidullah bin Umar. Bukan Abdullah bin Umar, Ubaidullah bin Umar. Dia cari orang tu, dia bunuh balik sebab orang tu bunuh bapak dia. Sepatutnya dia boleh bunuh tak? Dia tak boleh bunuh. Sebab apa dia tak boleh bunuh? Sebab dia bukan pemerintah. Sepatutnya pemerintah yang arahkan siapa yang bunuh. Pemerintah yang tangkap dan tentukan hukuman bunuh, dia bunuh.
Jadi bila bunuh ni tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Osman lantik sebagai khalifah, berlaku perselisihan antara para sahabat. Jadi kita nak jatuhkan hukuman bunuh pada anak Sayyidina Umar ke, ataupun kita anggap itu sebagai hudud? Bukan, itu sebagai kisas, minta maaf, itu sebagai kisas sebab dia dah bunuh bapak dia, jadi anak dia bunuh, kita anggap sebagai kisas. Jadi berlakulah hilaf dan sebagainya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpandangan dia kena hukuman bunuh. Sebab apa? Sebab apa dia kena membunuh? Sebab dia bukanlah orang yang layak membunuh. Sebab tu kita yang pandai, orang curi kita potong tangan. Lepas tu tak apa, siapa yang tak berhati saya nak berhujah dengan dia. Bukankah dalam Quran kata siapa yang mencuri lebih daripada jumlahnya yang kita tukar dalam duit Malaysia dalam RM850 kena potong tangan? Saya potong sebab Allah suruh. Allah bukan suruh kita, Allah suruh pemerintah. Jadi jangan buat kerja pemerintah. Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah putuskan supaya dia kena bunuh juga. Dia kena bunuh. Tapi Sayyidina Osman radhiyallahu anhu tidak setuju. Jadi kes tu disenyapkan sebab mereka menganggap seolah itu sebagai sahabat, anggap itu sebagai kisah lah. Sebab dah bunuh Sayyidina Umar, jadi pemuda Sayyidina Umar kena bunuh, itu kisah, selesai. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu meninggal dunia, Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi pemerintah, dia cari balik. Dia cari balik sebab pada dia memang patut kena hukum bunuh. Tapi Ubaidullah bin Umar telah lari dan bergabung dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sama ada. Tu nak cerita. Jadi yang bunuh ni bukan kita bunuh. Kita cerita potong tangan tadi, bukan kita potong tangan. Yang potong tangan nanti pemerintah. Jadi kalau ada mana-mana pertubuhan ataupun gerila, anggota mana yang melaksanakan hukuman bunuh tanpa pemerintahan, tanpa kebenaran daripada pemerintah, maka mereka dianggap membunuh. Sebab tu ISIS menjalankan hukuman hudud. Betul tak? ISIS pemerintah ke? Dia bukan pemerintah. Dia tak dapat pun kuasai negara. Dia tentera. Tak kisahlah dia betul ke, dia salah ke, perjuangan dia betul ke, perjuangan salah. Kalau dia menjatuhkan hukuman hudud, maka dia telah membunuh orang. Hukumnya adalah haram sebab dia bukan pemerintah. Saya ambil contoh. Ada satu tempat yang majoriti orang Islam, minoriti orang Islam. Kita katalah di India contohnya, minoriti orang Islam. Pemerintahnya Islam tak? Bukan Islam. Undang-undang negara dia bukanlah undang-undang Islam. Jadi anak salah seorang daripada mereka ni telah membunuh. Ada orang India Islam telah membunuh. Boleh tak komuniti ni nak jatuhkan hukuman bunuh pada dia? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka bukan pemerintah. Jadi tuan-tuan ni kita kena jelas. Bermulanya ideologi pengganas bila mereka baca-baca kitab, mereka tak faham maksud sebenar dalam tu apa. Illa kutila, kalau tak bunuh, taubat ke tak bertaubat? Bertaubat ke taubat? 3 kali cakap terus bunuh. Dia bukan macam tu tuan. So dia bertaubat bagi masa. Datang kali kedua bertaubat bagi masa lagi. Kali ketiga bertaubat tak nak, baru kita bunuh. Baru pemerintah bunuh. Walam yughassal, dan dia tidak dimandikan. Sebab apa dia tidak dimandikan seperti orang Islam? Sebab dia anggap seperti orang kafir. Bila murtad dia orang kafir, jadi dia tidak boleh dimandikan. Walam yusalla alaih, dan dia tidak boleh disembayangkan. Jadi yang hukum murtad ni adalah pemerintah, bukan kita. Sebab tu kita, siapa yang kata orang murtad, sama ada dua, orang tu betul-betul murtad atau dia murtad. Siapa yang kata orang kafir, orang Islam ni kafir, sama ada dua, orang tu kafir. Kalau orang tu kafir, kafir tu akan balik pada dia. Jadi kita tidak disuruh untuk menghukum. Sebab tu lagi elok kalau kita dengar perkataan-perkataan yang bawa kepada kekufuran, kita kata perkataan itu kafir, perkataan itu perkataan yang kufur. Kita jangan hukum tubuh badan dia kufur, sebab kita tidak layak untuk menghukum. Siapa yang hukum dia ni kufur ataupun tidak,
pihak yang diberi autoriti oleh kerajaan. Contoh apa? Contoh jabatan mufti. Jabatan mufti, jabatan agama Islam, kalau diberi autoriti untuk kerajaan untuk putuskan satu-satu ajaran itu sesat dan terkeluar daripada Islam, kita kata dia kafir. Kalau jabatan Islam tak keluarkan, kita dengar dia cakap perkataan macam tu, kita tak layak untuk hukum dia kafir. Tuan-tuan kena ingat, setiap benda tu ada autoriti. Siapa yang keluarkan? Sebab banyak benda yang mereka kena teliti sebelum putuskan sesuatu. Kalau kita tak kafirkan orang pun kita rugi, tuan-tuan. Kita tak rugi. Kenapa kita sibuk-sibuk nak mengkafirkan orang? Kita kata perkataan itu kufur, tidak mengapa. Perbuatan itu boleh membawa kepada kufur, tidak mengapa. Tapi jangan sekali mengatakan kafir, melainkan kepada orang kafir. Sebab tu bahaya. Fahaman-fahaman mengkafir sebab dia faham siapa yang tidak mengatakan orang kafir itu kafir, maka dia kafir. Betul kaedah tu ada, tuan-tuan. Siapa yang tidak mengatakan orang kafir itu kafir, maka dia kafir. Betul. Orang kafir kita kena kata dia kafir, tapi yang jelas kafirnya. Kalau yang tak jelas kafirnya, perkataannya masih sama-sama, tidak ada pihak autoriti yang putuskan dia ni kafir dan sebagainya, maka kita tak boleh kata dia kafir. Tak boleh. Tapi kalau dah jelas pergi India, kahwin orang India, sembah patung, kafir lah, tuan-tuan. Itu kafir lah. Tapi kalau tak jelas, perkataan-perkataan yang tak jelas sebagainya, kadang-kadang dia bukan cakap, dia bukan maksudkan sebegitu, tuan-tuan. Cuma dia tak apa nak faham. Saya ambil satu contoh. Contoh dalam bab tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tuan-tuan, Allah ni contoh ya, perkataan yang bahaya. Contoh, tuan-tuan, dalam Quran Allah kata Allah ada tangan. Kita percayalah Allah ada tangan. Memang perkataan tersebut boleh membawa kepada kufur, tuan-tuan. Sebab kalau kata Allah tangan, ada tangan, maka kita kata Allah ini menyerupai makhluk. Kita kata Allah ini menyerupai makhluk. Memang perkataan tersebut boleh membawa kepada kufur. Tapi kalau dia kata saya masukkan tadi tangan, tapi tangan tak sama macam tangan manusia, Allah ada tangan tapi tak sama macam tangan manusia, dia kata memang ada tangan tapi tak sama macam manusia. Sebab tu kita perlu penjelasan pada dia. Kalau dia berkata begitu, tak sampai tak kafir, tapi berdosa. Tapi berdosa. Kata Allah ada tangan tu berdosa. Melainkan kalau terjemahan kita bahasa Melayu tu ada dalam bahasa Arab pun terjemahan maksudnya begitu. Contoh kita kata kan, kita semua ni berada dalam genggaman Allah. Tuan-tuan, bahasa Melayu ada tak masuk genggaman? Kita faham tak genggaman tu maksudnya? Awak berada dalam genggaman saya. Kita pegang dia ke? Tak. Masuk genggaman tu apa? Allah, awak berada di bawah kekuasaan saya. Jadi kalau kita terjemah ayat Quran, kita semua berada dalam genggaman Allah, tidak menjadi kesalahan. Sebab genggaman tu maksudnya ada, maksudnya sama. Ada bahasa Melayu macam tu, bahasa Arab macam tu juga. Tapi ada benda yang tak sama. Contoh, kalimah sama, kan? Kalimah sama. Jadi sama, kalau kata sama, Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Jadi perkataan seperti itu salah. Sebab apa? Sebab langit dalam bahasa Melayu maksudnya langit. Betul tak? Ke ada maksud lain? Langit atau langit-langit? Saya buka kamu dengan bahasa pusaka, saya tak jumpa maksud langit maksudnya lain. Langit tu langit ke atas. Maksudnya kalau Allah di atas langit, Allah atas langit lah. Tapi bahasa Arab sama ni banyak maksud. Sebab sama ni atasnya sama, yasmu sama. Daripada perkataan sama, yasmu sama, sama ay ala. Ala maksudnya tinggi. Allah mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah berada di kedudukan yang tinggi. Jadi dia banyak maksud, dan ada juga maksud langit. Jadi perkataan-perkataan seperti ini tidak boleh diterjemah dengan literal, bahaya.
Sungguh pun begitu, kalau ada orang yang lafazkan begitu, tidak boleh kita hukum terus kafir. Tidak boleh terus hukum kafir, bahaya. Okey. Bab kafir ni besar tuan-tuan, besar. Wa illa kutila walam yughassal, tak dimandikan, walam yusalla alaihi walam yudfan fi maqabiril muslimin, dan orang-orang seperti ini tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikuburkan di kubur-kubur orang Islam, kerana mereka dianggap sebagai orang yang bukan Islam. Jadi lepas dikenakan hukuman mati, lepas dikenakan hukuman mati, maka dia mati seperti orang kafir, dikuburkan di kubur-kubur orang kafir. Okey. Jadi kafir ni dalam Islam kadang-kadang berlaku dengan perkataan, kadang-kadang berlaku dengan perbuatan, kadang-kadang berlaku dengan i'tiqad, kepercayaan. Kepercayaan. Dan setiap ni ada masalah-masalah yang panjang, masalah-masalah yang panjang. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak ringkas kat sini. Kadang-kadang orang itu tidak dianggap kufur kalau dia tak tahu perkataan itu adalah perkataan kufur. Kalau dia tak tahu perkataan itu perkataan kufur, dia lafazkan, maka dia tidak dianggap sebagai kufur. Contoh, dia tak tahu satu perkara itu memang wajib, wajib di sisi Islam. Dia tidak berniat untuk menafikan kewajipan. Contoh, dia tak tahu zakat harta ni wajib. Jadi dia kata zakat harta ni tak ada dalam Islam. Zakat harta mana dalam Islam? Kita sibuk cakap zakat harta, mana ada zakat harta dalam Islam? Contoh. Sedangkan kita semua tahu zakat harta itu memang ada dalam Islam. Dia menafikan satu rukun zakat. Jadi menafikan satu perkara yang tidak ada khilaf dalam kalangan ulama boleh membawa kepada kafir. Tapi dia tak tahu. Bila dia tak tahu, tidak jatuh kufur. Tidak jatuh kufur. Sebab tu kita tak boleh suka-suka menghukum orang. Sebab kaedah untuk menghukum kafir ni bukan senang. Kaedah menghukum kafir ni dalam Islam bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu kita tinggalkan kepada pihak yang berautoriti. Kita cuma katakan perkataan itu adalah perkataan kufur. Perbuatan itu adalah perbuatan kufur. Melainkan kalau dah ijtihad itu memang ajaran sesat dan sebagainya, bahawa kita kata dia sesat. Kalau suami buat begitu, isteri kena pergi mahkamah, maka mahkamah akan pisahkan mereka. Okey. Saya rasa untuk boleh satu. Tak dengar dia apa? Bunuh diri. Seorang Islam bunuh diri. Bunuh diri ni salah satu daripada dosa besar. Bila salah satu daripada dosa besar, maka tidak menyebabkan dia keluar daripada Islam. Maksudnya orang yang bunuh diri tetap dianggap sebagai Islam dan diuruskan seperti orang Islam. Walaupun ada pandangan-pandangan yang kata dia ni bukan Islam lah, sebab bila dia bunuh diri, dia tak percaya pada Tuhan, dia tak percaya pada takdir Allah. Allah takdirkan mati dia bila, dia melawan takdir sebagainya. Tapi ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan ianya tidak termasuk dalam perbuatan murtad. Dia hanya dia dianggap melakukan dosa besar. Tempat dia kat akhirat mana? Allah tentukan, tuan-tuan. Kalau Allah nak siksa dia, Allah masuk syurga. Kalau Allah nak biar dia kekal neraka, kekal neraka. Ulama kita kata hukuman dia
di akhirat nanti ditentukan oleh Tuhan. Cuma kita kena baik sangka lah macam tu. Okey ya? Nanti perkataan-perkataan yang boleh menjatuh kufur ni sangat panjang, perbuatan-perbuatan kufur ni sangat panjang. Kita akan sambung pada sesi yang seterusnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.